Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kesenangan dalam setiap urusan yang kita semua lakukan pada hari ini. InsyaAllah semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan perkongsian ilmu daripada Soleha hari yang ke-26. Alhamdulillah. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link FB live pada petang ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, tajuk hari ini adalah kehebatan ayat Al-Kursi. So anda tahu tak ayat kursi itu apa? Okey, Soleha akan sharekan sebentar lagi. Bila mana kita amalkan dan kita hafal serta kita hayati segala maksud, insya-Allah banyak barakah dia, banyak fadilatnya yang akan kita dapat, insya-Allah. Okey, jom sama-sama kita berselawat dahulu dan berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, waalaikumsalam. Hai Reha, hai Kak Anissa, hai Angga Masyita. Thank you sebab sudi join live pada petang ini. Okey, tajuk hari ini adalah kelebihan ayat kursi. Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu ayat kursi tu apa. Okey, ayat kursi ni dikenali sebagai ayat penghulu segala ayat. Ayat kursi ni. So ayat kursi ni ada dalam surah Al-Baqarah dan insya-Allah kalau kita amalkan, insya-Allah banyak sangat kelebihan dan fadilat yang akan kita dapat. Dan maksud kursi sendiri dalam bahasa Arab adalah kerusi. Dan maksud ayat kursi ni adalah salah satu tempat duduk yang tinggi martabatnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So anda semua nak tak kursi yang sangat diagungkan dan dimuliakan oleh Allah ni? So jom sama-sama kita amalkan ayat kursi ni, insya-Allah. So adakah anda dah hafal dah sekarang ayat kursi? Jom sama-sama kita hafal dan kita hayati maksud satu persatu daripada ayat kursi ni. Okey, antara kelebihan yang akan kita dapat bila kita amalkan ayat kursi, yang pertama adalah kita akan sentiasa beroleh rezeki yang barakah. Kita akan sentiasa dikejar-kejar rezeki. Kita akan sentiasa beroleh rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang tak disangka-sangka bila kita amalkan selalu dan kita baca selalu. Tak kiralah kita baca dalam solat ke, kita baca di luar solat ke, kita baca bila nak pergi mana-mana ke, insya-Allah. So ayat kursi ni sangat-sangat bermanfaat kalau kita hidupkan dalam harian kita. InsyaAllah kita akan beroleh rezeki yang barakah, insyaAllah. So senang sangat ayat kursi ni dan ayat-ayat kursi ni sangat mudah untuk kita ingat dan kita hafal sebab bahasa dia, lafaz-lafaz kalimah Arab dia sangat-sangat mudah untuk kita. Lagi-lagi kalau kita baca setiap hari, automatik kita akan terhafal, insya-Allah. Okey, tu yang pertama. Dari segi rezeki, kita akan beroleh rezeki melimpah ruah, kita dikejar-kejar rezeki. Kadang-kadang kita tak sangka Allah bagi rezeki yang sangat luar biasa yang kita tak jangka-jangka, tetapi mengikut keupayaan Allah, kekuasaan Allah, semuanya mungkin berlaku dan kun fayakun, maka terjadilah ia.
Okey, yang kedua, kelebihan bila kita baca ayat kursi, contoh kalau kita nak keluar rumah, kita nak pergi musafir, kita nak keluar daripada rumah, nak berjalan, bercuti ke, nak balik kampung ke, nak pergi ke satu destinasi, insya-Allah kalau dalam perjalanan, bila kita dah naik kenderaan, dah naik kereta, dah naik motor, dah naik van dan sebagainya, insya-Allah perjalanan kita akan dilindungi oleh Allah. Malaikat akan sentiasa mengiringi perjalanan kita dan malaikat sentiasa merahmati musafir kita. So selalulah baca ayat kursi, tak kiralah waktu kita dekat rumah ke, kita nak keluar rumah ke, selalu amalkan. Sebab ayat kursi ni tak panjang sangat, just nice, dan insya-Allah bila kita baca tu, baca dengan anak-anak. Ajak anak-anak baca sekali, insya-Allah lama-lama mereka pun akan ingat. Macam juga bila kita baca doa kita nak pergi musafir kan, subhanallazi sakhara lana tu. So insya-Allah bila kita jadikan amalan kita, itu adalah pendinding diri kita sebenarnya, di mana Allah sentiasa mengiringi dan Allah sentiasa memberi kita rahmat, dan juga malaikat pun mengiringi setiap perjalanan kita, setiap langkah kita. Kita nak pergi masjid, kita nak pergi ke mana sahaja, insya-Allah inilah langkah yang diredai, inilah perjalanan yang Allah reda, insya-Allah. Okey, yang ketiga, bila mana kita selalu amalkan ayat kursi, insya-Allah ia akan menjadi benteng diri kita daripada makhluk halus. Kita nak pagar diri kita, selalu amalkan ayat kursi. Kerana jin, syaitan sangat takut dan mereka akan berasa kepanasan bila kita baca ayat kursi ni. Sebab kursi ni adalah salah satu tempat duduk yang tinggi martabatnya di sisi Allah. Kedudukan serta martabat yang tinggi dan Allah pelihara. So kalau kita amalkan, kita hidupkan dalam seharian kita, insya-Allah kita tak akan diganggu oleh makhluk halus. Kita akan sentiasa dapat menjaga diri kita daripada anasir-anasir jahat. Makhluk-makhluk jahat pun tak berani nak dekat kita. Sebab kita bila kita baca, mereka akan kepanasan, mereka akan menggelupur kesakitan. So inilah penyelamat dan pendinding diri kita, benteng diri kita, pagar diri kita daripada sesuatu yang tidak baik, insya-Allah. Kalau kita nak lindungi diri kita daripada orang jahat pun sangat-sangat bermanfaat bila kita amalkan ayat kursi. Kadang-kadang kan kita bila kita keluar rumah, nak pergi mall ke, nak pergi ke sesuatu urusan, kadang-kadang kita terpaksa keluar seorang. Tetapi mungkin ada muncul di hati kita sedikit kekhawatiran. Kalau kita khawatir, insya-Allah bila kita amalkan baca ayat kursi, sebenarnya malaikat akan mengiringi setiap langkah kita. Malaikat akan menjaga kita setiap kita langkah, walaupun kita seorang diri, tetapi orang jahat nampak kita seperti ada bodyguard di kiri dan kanan kita. Padahal itulah malaikat yang sedang pelihara kita. Anda pernah dengar tak kisah di mana ada seorang wanita tu di luar negara, di jalan di lorong-lorong gelap. Kemudian ada pada malam tu orang jahat, dia nak rogol perempuan tu. Tapi satu malam tu dia tak jadi nak kacau perempuan tu, sebab dia nampak ada dua orang lelaki di kiri dan kanan. So dia tak berani nak kacau. Dan daripada kisah ni, pengajaran daripada kisah ni adalah antara amalan perempuan tersebut adalah dia selalu amalkan bacaan ayatul kursi. Perempuan tersebut juga selalu mengamalkan ayat-ayat Al-Quran sebelum keluar rumah. So bila dia keluar rumah, dia keluar seorang diri. Tetapi ibarat bila ada orang jahat nak kacau dia, Allah menutup hijab dan Allah membayangkan seperti perempuan tersebut dilindungi dan dijaga oleh dua orang bodyguard, iaitu para malaikat. So sangat-sangat menginsafkan dan sangat-sangat menginspirasikan dan memotivasikan diri kita bila mana kita selalu pegang ayat Allah, bila kita selalu pegang dengan kalamullah, diri kita tak akan terhindar kepada bahaya. Kita hidupkan je, baca ayat kursi, baca ayat 1000 dinar dan segala apa ayat dan doa. InsyaAllah kalau kita amalkan, kita jaga dalam diri kita, insyaAllah kita akan selamat. Diri kita akan dijauhkan daripada musibah, bala, malapetaka. InsyaAllah malaikat akan jaga kita. Okey, tu yang keempat. InsyaAllah bila mana kita selalu amalkan ayat kursi, insyaAllah ini adalah salah satu usaha untuk kita terhindar daripada wabak penyakit dan juga sesuatu musibah serta keaiban diri. Kadang-kadang kan kita tak nampak sesuatu sakit tu, macam COVID-19 lah. Tiba-tiba bila nak jadi, dia terus hinggap dekat diri kita. Jadi
untuk menjadikan amalan sebagai imunisasi diri kita, nak kuatkan diri kita. Adalah kaitan antara saintis, ustaz-ustaz pun ada cakap, kalau kita nak bebas daripada penyakit berbahaya, jaga wuduk kita, dekatkan diri kita dengan Allah, banyakkan amalan ayat-ayat Al-Quran, insya-Allah itu dah cukup untuk Allah jaga kita. Jangan kita risau, kadang-kadang kita risau penyakit itu, penyakit ini. Orang sihat pun boleh sakit kalau Allah berkehendak. Tetapi andai kita sentiasa menjaga kalamullah, kita sentiasa yakin bahawa Allah sentiasa menolong kita, penyakit pun tak berani nak dekat dengan kita. Sebab Allah yang jaga kita. Sebab tu kebergantungan kita, keyakinan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan jaga kita, Allah akan hindarkan kita daripada penyakit, daripada musibah, daripada wabak, daripada virus, insya-Allah. Kita yakin. Dan di samping tu, memang kita kena jaga diri kita lah. Of course. Dan selebihnya adalah dengan izin Allah, Allah yang jaga kita. Kalau kadang-kadang kita risau, aku ni anak dah demam berapa hari, kita risau tak bawa pergi klinik. Padahal sebenarnya bila kita bertawakal kepada Allah, kita dah usaha dah. Kita dah solat, kita dah minta doa dengan Allah, kemudian barulah kita ikhtiar dengan ubat. Itu adalah cara yang betul. Di mana kita letakkan kebergantungan kita nombor satu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, and then barulah kita ikhtiar dan usaha dengan cara yang lain. Tapi jangan ketepikan Allah dalam setiap urusan kita. Letakkan Allah nombor satu, Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus. Dan yang terakhir, bila kita selalu amalkan baca ayat kursi, insya-Allah kita akan sentiasa terpelihara daripada godaan syaitan. Kadang-kadang kita nak buat benda baik ni, kenapa tak jadi-jadi? Kenapa ada sesuatu sahaja yang menghalang? Contoh kita nak sedekah pagi ni, tetapi ada sesuatu bisikan negatif di telinga kita kata, janganlah sedekah, jangan sedekah. Duit tu kau kumpul boleh beli emas. So kita pun terhasut dengan godaan syaitan. Syaitan menghalang kita daripada untuk terus bersedekah. Syaitan menghalang kita untuk terus berbuat baik. Dia hasut kita buat benda bukan-bukan. Dia hasut kita untuk terus membazir. So bila kita selalu amalkan ayatul kursi, insya-Allah kita akan bebas daripada godaan syaitan. Syaitan tak berani nak dekat dengan kita. Sebabnya kita sentiasa pegang dengan ayat Allah. Dan kita sendiri yakin dengan kelazatan dan juga khasiat daripada ayat Al-Kursi ni. So yakinlah, bila kita baca ayat kursi, insya-Allah diri kita akan menjadi terpelihara, akan menjadi kesayangan Allah, dan insya-Allah syaitan pun tak berani nak buat kita semakin leka dan semakin lalai dengan keduniaan, insya-Allah. So kalau anda amalkan selalu, ajak anak-anak selalu hafal, insya-Allah hidup kita akan barokah, hidup kita akan penuh dengan hikmah. Kalau ada ujian pun kita mampu untuk hadapi dengan jiwa yang lapang. Tetapi kalau orang yang tak ada iman, yang tak berpegang dengan ayat Allah, yang tak yakin dengan ayat Al-Quran, yang tak yakin dengan kekuasaan Allah, setiap kali ujian menimpa, dia akan menyalahkan Allah. Setiap kali musibah datang, dia tak menjadi seorang yang tak sabar. So, bila kita berpegang dengan ayat Allah, Allah akan memberikan kita kesabaran yang tinggi. Allah akan berikan kita hikmah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Keluarga kita penuh dengan kasih sayang. Kita pun sentiasa penuh kasih sayang dengan sahabat-sahabat kita. Sentiasa berpesan-pesan. Dan insya-Allah inilah salah satu hikmah bila mana kita selalu mengamalkan ayat kursi. Sesungguhnya ayat kursi ni sangat banyak sangat fadilat dia, insya-Allah. Dan Solehah rasa memang anda semua pun memang hafal ayat kursi. Ada yang tanya, ayat kursi tu apa? Ayat kursi tu daripada surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Allah tu tak tidur. Maksud daripada ayat kursi pun menggambarkan Allah ni tak tidur. Allah tak pernah tidur. Allah sentiasa memerhatikan apa yang kita buat dekat dunia ni. Allah tak pernah tidur sebabnya Allah jaga kita setiap saat. Setiap helaan nafas kita, setiap detik waktu, Allah tak pernah pun tinggalkan kita. Dan Allah sentiasa memerhati gerak-geri kita. Dikala siang ke, dikala malam ke, Allah tak pernah tidur. Tetapi Allah sentiasa meletakkan martabat yang tinggi kalau kita sentiasa mengamalkan ayat kursi tersebut. Kerana kursi bermaksud tempat serta kedudukan yang tinggi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau anda hafal dan anda amalkan, insya-Allah
banyak sangat keajaiban yang akan anda dapat, kemudahan, kesenangan, kebahagiaan yang Allah beri. Kadang-kadang kita tak sedar. Rupa-rupanya asbab kita beramal dengan ayat kursi, insya-Allah. Okey, semoga bermanfaat perkongsian solehah hari ini. Insya-Allah semoga kita semua menjadi kesayangan Allah, sentiasa dalam redha Allah dan sentiasa bersyukur atas sekecil-kecil nikmat dan sangat bersyukur atas sebesar-besar nikmat yang Allah bagi setiap hari, insya-Allah. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.